عليكم وعفى عنكم فالآن باشروهن وابتغوا ما كتب الله لكم وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود. Ambil terus al-khaitu tu boleh juga kan? Tak payah sambung daripada atas kali tak? Boleh? Boleh juga. Boleh. Boleh juga. Al-khaitul abyadu minal khaitul aswadi minal fajr. Summa atimmus siyama ilal lail. ولا تباشروهن وأنتم عاكفون في المساجد تلك حدود الله فلا تقربوها كذلك يبين الله آياته للناس لعلهم يتقون ولا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل وتدلوا بها إلى الحكام لتأكلوا فريقا من أموال الناس بالإثم وأنتم تعلمون يسألونك عن الأهلة أهلة يسألونك عن الأهلة قل هي مواقيت للناس والحج قل هي مواقيت للناس والحج اوكي وليس البر بأن تأتوا البيوت من ظهورها ولكن البر من اتقى وأتوا البيوت من أبوابها واتقوا الله لعلكم تفلحون وقاتلوا في سبيل الله الذين يقاتلونكم ولا تعتدوا إن الله لا يحب المعتدين. Sadaqallahul-Azim. Maksudnya 187, dihalalkan bagimu pada malam hari puasa menggauli isterimu. Mereka adalah pakaian bagimu dan kamu adalah pakaian bagi mereka. Allah mengetahui bahawa kamu mengkhianati diri kamu sendiri dengan melakukan persetubuhan di malam-malam hari bulan puasa sedangkan ianya dilarang bagi kamu. Tetapi dia menerima taubatmu dan memaafkanmu. Maka sekarang gaulilah mereka dan carilah apa yang telah ditetapkan Allah bagimu. Makan dan minumlah sehingga jelas bagimu perbezaan di antara benang putih dan benang hitam, iaitu fajar.
Kemudian sempurnakanlah puasa sehingga datangnya malam. Tetapi janganlah kamu gauli mereka ketika kamu beriktikaf. Beriktikaf maksud ialah berada dalam masjid dengan niat beribadah dan mendekatkan diri kepada Allah di dalam masjid. Itu merupakan ketentuan daripada Allah, maka janganlah kamu mendekatinya. Demikianlah Allah menerangkan ayat-ayatnya kepada manusia agar mereka bertakwa. 188. Dan janganlah kamu memakan harta antara kamu dengan jalan yang batil, dan janganlah kamu memberi harta itu kepada para hakim dengan niat untuk mendapatkan sebahagian daripada harta orang lain dengan jalan dosa, padahal kamu mengetahui. 189. Mereka bertanya kepadamu Muhammad tentang bulan sabit. Katakanlah, itu adalah petunjuk bagi waktu bagi manusia dan ibadah haji, dan bukanlah satu kebaikan memasuki rumah daripada arah belakang. Pada zaman jahiliyah, orang yang berihram pada waktu haji memasuki rumah daripada belakang, bukan daripada depan. Hal ini ditanyakan pula oleh para sahabat kepada Rasulullah SAW sehingga turunlah ayat ini. Tetapi kebaikan adalah kebaikan. Orang yang bertakwa memasuki rumah-rumah daripada pintunya dan bertakwalah kepada Allah agar kamu beruntung. 190. Dan perangilah orang-orang yang memerangimu di jalan Allah, tetapi janganlah melampaui batas. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang melampaui batas. Sadaqallahul azim. Sadaqallahul azim. Okay, saya baca. saya baca. Astaghfirullahaladzim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Waqtuluhum haitsu saqiftumuhum wa akhrijuhum min haitsu akhrajukum. والفتنة أشد من القتل ولا تقاتلوهم عند المسجد الحرام حتى يقاتلوكم فيه فإن قاتلوكم فاقتلوهم كذلك جزاء الكافرين فإن انتهوا فإن الله غفور رحيم وقاتلوهم حتى لا تكون فتنة ويكون الدين لله فإن انتهوا فلا عدوان إلا على الظالمين الشهر الحرام بالشهر الحرام والحرمات قصاص فمن اعتدى عليكم فاعتدوا عليه بمثل ما اعتدى عليكم واتقوا الله واعلموا أن الله مع المتقين وأنفقوا في سبيل الله ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة وأحسنوا إن الله يحب المحسنين وأتموا الحج والعمرة لله فإن أحصرتم فما استيسر من الهدي ولا تحلقوا رؤوسكم حتى يبلغ الهدي مهله
فمن كان منكم مريضا أو به أذى من وراء فمن كان منكم مريضا أو به أذى من رأسه Mirra tu idgham bila gunnah. Tanpa dengung kan? Jangan. Ya. Boleh ya. فمن كان منكم مريضا أو به أذى من رأسه ففدية من صيام أو صدقة أو نسك فإذا أمنتم فمن تمتع بالعمرة إلى الحج فما استيسر من الهدي فمن لم يجد فصيام 3 أيام في الحج. Sekali lagi saya. Faman lam idgham bila gunnah. Kat mana Paul tadi? Faman lam. Faman lam kan? Ya, jangan dengung. Ya. فمن لم يجد فصيام 3. Masih dengar juga. Malam. Bunyi lagi je. Terus masuk, tak payah buang. Maknanya Nun kan? nun tu di silent kan. Ya, boleh. فمن لم يجد فصيام 3 أيام في الحج و7 إذا رجعتم تلك 10 كاملة ذلك لمن لم يكن أهله حاضر المسجد الحرام واتقوا الله واعلموا أن الله شديد العقاب. Terjemahan 191. Dan bunuhlah mereka di mana kamu temui mereka, dan usirlah mereka daripada mana mereka telah mengusirmu. Dan fitnah menimbulkan kekacauan, seperti menghalau sahabat dari kampung halamannya, merampas harta dan menyakiti atau mengganggu kebebasan seseorang dalam beragama. Dan fitnah itu lebih kejam daripada membunuh. Dan janganlah kamu perangi mereka di Masjidil Haram, kecuali jika mereka memerangimu di tempat itu. Jika mereka perangi kamu, maka perangilah mereka. Demikianlah balasan bagi orang yang kafir. 192. Tetapi jika mereka berhenti, maka sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. 193. Dan perangilah mereka itu sehingga tiada lagi fitnah, dan agama hanya agama Allah sahaja yang ada. Jika mereka berhenti, maka tidak ada lagi permusuhan kecuali terhadap orang-orang yang zalim. 194. Bulan haram dengan bulan haram. 67. Jika umat Islam diserang di bulan haram, yang sebenarnya di bulan itu tidak boleh berperang, maka dibolehkan membalas serangan itu di bulan itu juga. Dan terhadap sesuatu yang dihormati, maksudnya antara lain ialah bulan haram, yakni bulan Zulkaidah, Zulhijjah, Muharram dan Rejab, tanah haram Mekah dan ihram. Berlaku hukum qisas. Oleh sebab itu, barang siapa yang menyerangmu, maka seranglah dia setimpal dengan serangannya terhadap kamu. Bertakwalah kepada Allah dan ketahuilah bahawa Allah beserta orang-orang yang bertakwa. 195. Dan dermakanlah hartamu di jalan Allah, dan janganlah kamu sengaja mencampakkan dirimu ke dalam kebinasaan dengan tangan sendiri, dan berbuat baiklah, sesungguhnya Allah menyukai orang yang beramal soleh. 196. Dan sempurnakanlah ibadat haji dan umrah kerana Allah. Tetapi jika kamu dikepung oleh musuh, maka sembelihlah hadiyu. Hadiyu ialah haiwan yang disembelih sebagai pengganti, yakni dam, rukun wajib haji yang ditinggalkan.
atau sebagai denda kerana melanggar hal-hal yang terlarang mengerjakannya di dalam ibadah haji yang mudah didapati. Dan jangan kamu mencukur kepalamu sebelum hari sampai di tempat penyembelihannya. Jika ada dalam kalangan kamu yang sakit atau mempunyai gangguan pada kepalanya, lalu dia bercukur, maka dia wajib membayar fidyah, iaitu berpuasa, bersedekah atau melakukan korban, yakni dam. Apabila kamu dalam keadaan yang aman, maka barang siapa yang mengerjakan umrah sebelum haji, dia wajib menyembelih hadiyu yang mudah didapati. Tetapi jika dia tidak mendapatkannya, maka dia wajib berpuasa 3 hari dalam musim haji dan 7 hari setelah dia kembali. Keseluruhannya berjumlah 10 hari. Demikian itu bagi orang yang bukan penduduk Masjidil Haram. Bagi orang-orang yang bukan penduduk Masjidil Haram, bertakwalah kepada Allah dan ketahuilah bahawa hukuman Allah sangat berat. Astagfirullahal azim. Okey, bos, baca bos. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Al-hajju ashhurum ma'lumat. Faman farada fihinnal hajja fala rafasa wala fusuqa. فمن فرض فيهن الحج فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج وما تفعلوا من خير يعلمه الله وتزودوا فإن خير الزاد التقوى واتقون يا أولي الألباب ليس عليكم جناح إن تبتغوا فضلا من ربكم فإذا أفضتم من عرفات فاذكروا الله عند المشعر الحرام واذكروه كما هداكم واذكروه كما هداكم وإن كنتم من قبله لمن الضالين. Do ni do kan Allah. Mata pagi ni tengok apa. Wa in kuntum min qablihi lamina الضالين ثم أفيضوا من حيث أفاض الناس واستغفروا الله ثم أفيضوا من حيث أفاض الناس واستغفروا ثم أفيضوا من حيث أفاض الناس واستغفروا الله إن الله
Rahim. فَإِذَا قَضَيْتُم مَّنَاسِكَكُمْ فَاذْكُرُوا اللَّهَ كَذِكْرِكُمْ آبَاءَكُمْ أَوْ أَشَدَّ ذِكْرًا فَمِنَ النَّاسِ مَن يَقُولُ رَبَّنَا آتِنَا فمن الناس من يقول ربنا آتنا في الدنيا وما له في الآخرة من خلاق ربنا آتنا في الدنيا وما له في الآخرة من خلاق ومنهم من يقول ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار أولئك لهم نصيب مما كسبوا والله سريع الحساب. Terjemahan ayat 197. Musim haji itu pada bulan yang telah diketahui ialah bulan Syawal, Zulkaidah dan Zulhijjah. Barang siapa melakukan ibadah haji dalam bulan-bulan itu, maka janganlah dia berkata dengan perkataan yang buruk. Maksudnya, buruk artinya rafas, mengeluarkan perkataan yang menimbulkan berahi, perbuatan yang tidak senonoh atau hubungan seksual. Melakukan maksiat dan bertengkar ketika melakukan ibadah haji. Segala yang baik yang kamu lakukan, Allah mengetahuinya. Bawalah bekalan kerana sesungguhnya sebaik-baik bekalan adalah takwa. Dan bertakwalah kepadaku, wahai orang-orang yang mempunyai akal yang sihat. 198. Dan bukanlah satu dosa bagimu mencari kurniaan daripada Tuhanmu. Maka apabila kamu bertolak dari Arafah, berzikirlah kepada Allah di Masyaril Haram. Dan berzikirlah kepadanya sebagaimana dia telah memberi petunjuk kepadamu. Walaupun sebelum itu kamu benar-benar termasuk dalam kalangan orang yang tidak tahu. 199. Kemudian bertolaklah kamu daripada tempat yang banyak orang bertolak, iaitu Arafah, dan mohonlah keampunan kepadanya. Sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. 200. Apabila kamu telah menyelesaikan ibadah haji, maka berzikirlah kepada Allah sebagaimana kamu menyebut nenek moyang kamu. Iaitu kebiasaannya orang-orang Arab jahiliah setelah menunaikan haji adalah dengan mengagungkan kebesaran nenek moyangnya. Setelah ayat ini diturunkan, kebiasaan tersebut diganti dengan zikir kepada Allah. Bahkan berzikirlah lebih daripada itu. Maka ada di antara manusia ada yang berdoa, Ya Tuhan kami, berilah kami kebaikan di dunia dan di akhirat. Dia tidak akan memperoleh apa-apa bahagian pun. Maksud sini, Ya Tuhan kami, berilah kami kebaikan di dunia dan di akhirat dia tidak akan memperoleh apa-apa bahagian pun. 201. Dan ada pula di antara mereka ada yang berdoa, Ya Tuhan kami, berilah kami kebaikan di dunia dan kebaikan di akhirat, dan lindungilah kami dari azab api neraka.
202. Mereka itulah yang memperoleh bahagian daripada apa yang telah mereka lakukan, dan Allah Maha cepat perhitungannya. Allahul Azim. Okey, Hati. Okey, Hati. Baca pula, Hati. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Wadhkurullaha fi ayyamin ma'dudat. Faman ta'ajjala fi yawmaini fala ithma alayhi wa man ta'akhkhara fala ithma alayhi liman ittaqa wattaqullaha wa'lamu annakum ilaihi tuhsyarun. Wa minan nasi man yu'jibuka qawluhu fil hayati dunya wa yushhidullaha ala ma fi qalbihi wa huwa aladul khisam. Wa idza tawalla sa'a fil ardi liyufsida fiha wa yuhlikal harsa wan nasl. Wallahu la yuhibbul fasad. Wa idza qila lahu ittaqillaha akhadhathul izzatu bil ism fahasbuhu jahannam wa la bi'sal mihad. Wa minan nasi man yashri nafsahu ibtigha'a mardatillah. Wallahu ra'ufun bil ibad. Ya ayyuhalladzina amanu udkhulu fil silmi kaffah. Udkhulu fis silmi kaffatan wa la tattabi'u khutuwatish syaitan. Innahu lakum
sorry. Hal yanzuruna illa an ya'tiyahumullahu fi zulalim minal ghamam wal malaikatu wa qudiyal amr wa ila Allahi turja'ul umur. Terjemahan 203. Dan berzikirlah kepada Allah pada hari yang telah ditentukan jumlahnya. Kat mana tapi ketika ni? Bawah tu je. Sorry. Maksud zikir di sini ialah membaca takbir, tasbih, tahmid dan sebagainya. Beberapa hari yang dihitung ialah 3 hari setelah Hari Raya Haji, iaitu tanggal 11, 12 dan 13 bulan Zulhijjah. Hari-hari itu dinamakan Hari Tashrik. Barang siapa mempercepat meninggalkan Mina setelah 2 hari, maka tiada dosa baginya, dan barang siapa mengakhirinya, tidak ada dosa baginya. Bagi orang yang bertakwa, dan bertakwalah kepada Allah, dan ketahuilah bahawa kamu akan dikumpulkan olehnya. 204. Dan dalam kalangan manusia ada yang membicarakan tentang kehidupan di dunia yang mengagungkan engkau Muhammad, dan di atas menjadikan Allah sebagai saksi atas apa yang ada dalam isi hatinya, padahal dia adalah penentang yang paling kuat. 205. Dan apabila dia berpaling daripada engkau, dia berusaha untuk melakukan kerosakan di bumi serta merosakkan tanam-tanaman dan haiwan ternak, sedangkan Allah tidak suka akan kerosakan. 206. Dan apabila dikatakan kepadanya, bertakwalah kepada Allah, semakin bangkitlah kesombongannya untuk membuat dosa. Maka yang terbaik buatnya adalah neraka Jahannam, dan sesungguhnya Jahannam itu tempat tinggal yang terburuk. 207. Dan ada dalam golongan manusia yang orang yang mengorbankan dirinya untuk mencari keredaan daripada Allah, dan Allah Maha penyantun kepada hamba-hambanya. 208. Wahai orang-orang yang beriman, masuklah ke dalam Islam secara keseluruhannya, dan janganlah kamu ikuti langkah-langkah syaitan. Sesungguhnya dia adalah musuh yang nyata bagimu. 209. Tetapi jika kamu tergelincir setelah bukti-bukti yang nyata sampai kepadamu, ketahuilah bahawa Allah Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana. 210. Tiada yang mereka tunggu-tunggu kecuali datangnya azab Allah bersama malaikat dalam naungan awan, sedangkan telah diputuskan perkara itu ke atas mereka, dan kepada Allah lah segalanya dikembalikan. Sadaqallahul azim. Okey, saya baca pula. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Sal bani Israila kam atainahum min ayatin bayyinah وَمَنْ يُبَدِّلْ نِعْمَةَ اللَّهِ مِنْ بَعْدِ مَا جَاءَتْهُ فَإِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ. زُيِّنَ لِلَّذِينَ كَفَرُوا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا وَيَسْخَرُونَ مِنَ الَّذِينَ آمَنُوا وَالَّذِينَ اتَّقَوْا فَوْقَهُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ
والله يرزق من يشاء بغير حساب كان الناس أمة واحدة فبعث الله النبيين مبشرين ومنذرين وأنزل معهم الكتاب بالحق ليحكم بين الناس فيما اختلفوا فيه وما اختلف فيه إلا الذين أوتوه من بعد ما جاءتهم البينات بغيا بينهم فهدى الله الذين آمنوا لما اختلفوا فيه من الحق بإذنه والله يهدي من يشاء إلى صراط مستقيم. Cukup Pak. Okey. والله يهدي من يشاء إلى صراط مستقيم. أم حسبتم أن تدخلوا الجنة ولما يأتكم مثل الذين خلوا من قبلكم مستهم البأساء والضراء وزلزلوا حتى يقول الرسول والذين آمنوا معه متى نصر الله ألا إن نصر الله قريب يسألونك ماذا ينفقون قل ما أنفقتم من خير فللوالدين والأقربين واليتامى والمساكين وابن السبيل فللوالدين والأقربين واليتامى والمساكين وابن السبيل وما تفعلوا من خير فإن الله به عليم. Okey, 211. Tanyakanlah kepada Bani Israel, berapa banyak bukti nyata yang telah kami berikan kepada mereka. Barang siapa menukar nikmat Allah setelah nikmat itu datang kepadanya, maka sungguh Allah sangat keras hukumannya. 212. Kehidupan dunia dijadikan terasa indah dalam pandangan orang-orang yang kafir, dan mereka menghina orang yang beriman.
Padahal orang-orang yang bertakwa itu berada di atas mereka pada hari kiamat. Dan Allah memberi rezeki kepada orang yang Dia kehendaki tanpa perhitungan. 213. Manusia itu dahulunya satu umat, lalu Allah mengutus para nabi untuk menyampaikan khabar gembira dan peringatan, dan diturunkannya bersama mereka kitab yang mengandung kebenaran, untuk memberi keputusan di antara manusia tentang perkara yang mereka perselisihkan. Dan yang berselisih hanyalah orang-orang yang telah diberi kitab setelah bukti-bukti yang nyata sampai kepada mereka, kerana kedengkian di antara mereka sendiri. Maka dengan kehendaknya Allah memberi petunjuk kepada mereka yang beriman tentang kebenaran yang mereka perselisihkan. Allah memberi petunjuk kepada siapa yang Dia kehendaki ke jalan yang lurus. 214. Ataukah kamu mengira bahawa kamu akan masuk syurga, padahal belum datang kepadamu cobaan seperti yang dialami orang yang terdahulu sebelum kamu? Mereka ditimpa kemelaratan, penderitaan, dan digoncang dengan berbagai cobaan, sehingga Rasul dan orang-orang yang beriman bersamanya berkata, kapankah datang pertolongan Allah? Ingatlah, sesungguhnya pertolongan Allah itu dekat. 215. Mereka bertanya kepadamu, yakni Muhammad, tentang apa yang harus mereka infakkan. Katakanlah, harta apa saja yang kamu infakkan hendaknya diperuntukkan bagi kedua orang tua, kerabat, anak yatim, orang miskin, dan orang yang dalam perjalanan. Dan kebaikan apa saja yang kamu kerjakan, maka sesungguhnya Allah Maha mengetahui. Sadaqallahul Azim. Ada je hari ni ucap tajwid. Ada Okay. teguran. Tajwid tak ada sangat lah tajwid. Cumanya tadi kan ada sikit-sikit masa keliru, masa tu kos tu lah sikit-sikit panjang pendek tu. Lepas tu ada juga saya detect bunyi macam lantun tadi. Lantun yang contohnya yang kita panggil tu kan, yang tanwin tu kan, nun tu kan, kadang-kadang bunyi nun terlebih macam ada lantunan sikit lah. Ya. Azizun, Azizun. Lain pada tu okey lah. Cumanya macam kita sebut dia punya makhraj tu pada saya lah masih lagi belum sangat jelas lagi lah. Rasa tak puas hati. InsyaAllah lah pada ni kita perasan lama-lama kita berubah sikit kan. Ya, insyaAllah. Dan nasib selalu dengung yang bila runah tu. Ya. Okay. Apa lagi nak komen hati Ustaz Pau si bab apa? Bab tajwid. Saya tak ada kot, tapi masih tak berpuas hati lah. Quran lagi banyak kita tengok, lagi banyak kita tu. Okay. Kalau tak ada tu kita ada masa lagi dalam 6 minit boleh tadabbur. Hari ni ayat banyak ayat haji kan. Ya. Ayat tentang haji. Memang jelas lah mention hari tashrik semua tu. Hadiyu. Hadiyu ke hudak apa yang tadi tu binatang yang kita ganti untuk Hudak. Adam tu apa dengan apa? Hadiyu. Hadiyu. Hadiyu kan. Banyak tu hadiyu lah kita baca kan. Tapi dia banyak kat wakaf tu. So untuk orang Malaysia yang pergi berhaji kat sana, ya kebanyakannya memang kena bayar ni lah. Macam Sebab orang Malaysia kebanyakan yang ambil haji tamattu.
Jadi buat umrah dulu sebelum buat haji. Memang kena bayar ni lah haji. Haji ni binatang kurban kambing Dia apa-apa lah. Kambing boleh, lembu boleh, unta boleh. Ibas. Ataupun berpuasa berapa hari, sama balik kat Malaysia sama. Tambah lagi 7. 10 lah total. Ramai orang bayar dam lah. Jarang kita dengar orang puasa. Dam tu ikut kadar sana je. Berapa ratus dulu, zaman saya dulu tak ingat apa, 300 ke 700 lah zaman saya dulu. Sekarang ni tahu mungkin naik lagi. Rial lah Rial. Lepas tu ada disebut tidak dosa selepas 2 hari kat Mina tu pergi terus ke Masjid Haram kan. Tu ada juga banyak dia cerita pasal rukun haji dalam ayat-ayat ni lah. Rukun haji. So siapa yang nak pergi haji baca ayat ni dah faham sikit-sikit lah pasal haji. Sikit-sikit kena khusus begitu. Yalah, ni khusus lah. At least buatlah ada ayat surah Al-Baqarah tu yang baca masa sa'i tu ada haji daripada Mina pada yang sekarang ni. Kita baca tadi sampai muka surat 33 kan? Ya. 29 hingga 33. Maknanya kita tahulah mana rukun, mana sunat ni. Kalau yang ni, dalam ni jelas ni tunjukkan apa kita punya tu. Apa ni ayat 197 ni ada asbabun nuzul ni, tertarik pula dia baca. Ibnu Abbas berkata orang-orang Yaman selalu menunaikan ibadah haji dengan tanpa membawa bekal. Mereka berkata kami bertawakal, berserah diri kepada Allah. Atas dasar itulah Allah menurunkan ayat ini. Ayat 197. Maksudnya bekalan tu bekalan apa bang? Makanan pakaian ke apa? Bawa bekal makan. Maknanya dia berserah bulat-bulat lah orang Yaman tu. Orang Yaman. Dia ada yang pergi even sekarang ni pun sudah bulat-bulat, ada juga yang pergi sana slice pinggang, tak tinggal, tak ada makanan, tak ada apa-apa, tak ada duit, dia harap kepada orang bagi sedekah gitulah. Kalau ikut ayat 197 ni tak boleh lah. Tak boleh lah, maknanya orang ni kira macam tak mampu lah kan. Ada lagi amalan tu kan bos? Ada. Jadi tak elok lah kan, salah lah kan. Especially orang daripada Pakistan, daripada India ni kan, yang pergi sana just tak sampai sana, lepas tu tak kisah duduk mana-mana pun. Makan pun ikut orang bagi je. Dia memang dah tahu lah kot daripada senior-senior mereka, pergi je kata nanti sana duduklah mana-mana, di jalan, bawah hotel, bawah tepi toilet semua kan, dan orang akan pergi je lah, orang muat hati kat sana akan pergi sedekah. So itu yang rasa dia orang pergi ramai-ramai tu. Kalau ikut ayat ni hilang lah amtol dia je kan. Hilang lah. Mana kena prepare betul-betul lah. Betul kan? Mungkin dia orang punya fahaman lain kot. Yalah. Dekat Malaysia lain, dia orang fahaman lain. Dia orang rasa pergi je dulu. Itu lebih penting kan daripada tak pergi kot. Wallahualam. Tapi dalam ayat ni terang lah kan, suruh buat bekal, suruh prepare siap-siap kan. Maknanya kalau kita tengok penuh sikit, bawalah bekalan, kerana sesungguhnya sebaik-baik bekalan adalah takwa. Maknanya kita punya iman lah tu. Takwa tu maknanya nawai itu kita kena fokus lah kat situ. Yalah. Selain daripada bekalan tadi, bukan sekadar bawa diri macam tu. Yalah. Ayat 198 ni bukanlah satu dosa bagi mencari kurnia. Dia ada sebab nuzul. Ibnu Abbas berkata Ukas
Majinah dan Zul Majas adalah pasar yang terkenal di masa jahiliah. Orang-orang merasa berdosa jika melakukan perniagaan pada musim haji. Lalu mereka menanyakan hal itu kepada Rasulullah. Sebagai jawapannya, Allah menurunkan ayat ini. Ayat mana Pak? Ayat 198. Mana boleh berniaga. Masyaril Haram tu apa maksudnya ni? Itu tempat kat sini ada kan? Ya. Masyaril Haram. Itu ayat berapa Pak saya? 198. 198. Sambungan tadi. Berzikirlah kepada Allah di Masyaril Haram. Tu sebuah tempat di Muzdalifah. Sebuah tempat di Muzdalifah. Muzdalifah. Oh. Dia ada panggil lain je kan? Ha? Dia ada panggil nama lain kan? Dipanggil Muzdalifah tu yang itulah yang kan kita kat Mina tu. Daripada Arafah tu nak pergi ke Mina tu kan. Ya, ya. Ada satu tempat yang kita panggil duduk sekejap dia masa selepas waktu jatuh matahari zikir tu sampai dah tengah malam tu. Daripada situ lah, saya rasa tempat tu lah kot yang dipanggil Masyaril Haram. Kita zikir, buat sembahyang apa semua tu. Lepas tu bergerak, bas akan bergerak ke Mina. Duduk kat Mina selama 3 hari. Ini kot daripada sini tu tak tahu lah, mungkin saya silap kan. Banyak-banyak zikir dekat sini. Daripada maghrib sampailah lepas tengah malam. Sebab menurut ayat 199 pun ada, Ibnu Abbas berkata, orang-orang Arab wukuf di Arafah, sedangkan orang-orang Quraisy wukuf di Muzdalifah. Oleh kerana itu Allah menurunkan ayat ini. Ya, dia daripada Arafah tu ke Mina, perjalanan Arafah tu tempat yang kita panggil apa, wukuf kan. Wukuf tu yang banyak orang doa, orang buat ibadah apa sajalah. Daripada wukuf tu dia akan pergi ke Mina, tempat melontar kan. Tu duduk 3 hari. So perjalanan antara Arafah tu ke Mina tu dia orang biasa singgah di tempat ni lah. Masyaril Haram tu yang dia kena dia panggil tempat yang kena duduk sini walaupun sekejap ni. Antara waktu jatuh matahari itu kita panggil apa ni, break, sampailah lebih tengah malam, 12 malam, walaupun sekejap. So kalau jemaah Malaysia selalunya lama duduk sini daripada maghrib buat isya lah. Lepas tengah malam barulah Abbas ambil bergerak pada Mina. Tapi dia ada tempat ni ke Mina. Jalan kaki tu lama lah juga, berapa jam jalan kaki. Sebab tak sanggup tunggu bas lama-lama. Ayat 200 ni ada last. Ibnu Abbas berkata, orang-orang jahiliah berwukuf di musim pasar. Saat wukuf, sebahagian dari mereka selalu membangga-banggakan nenek moyangnya yang telah membagi-bagikan makanan, meringankan beban dan telah membayar diat orang lain. Berkenaan dengan itu, Allah menurunkan ayat ini. Ayat 200, kesinambungan dari ni buat agungkan keturunan dia lah. Dia tak membesarkan Allah. Tak membesarkan Allah. Dia mengagungkan dia punya keturunan macam mana? Apa disebut? Kat sini mereka selalu membangga-banggakan nenek moyangnya yang telah membagi-bagikan makanan. Apa dia disebut? Meringankan beban dan telah membayar diat. Maksudnya dia tak ada sebut. Dia tak ada sebut. Menyebut-nyebut nenek moyang kamu tu, maksudnya apa maksud menyebut tu ialah orang jahiliah ni selalu banggakan nenek moyangnya yang kerana selalu bagi makanan, ringankan beban dan telah bayar diat orang lain. Ungkit lah bos. Bukan ungkit lah, cakap-cakap lah. Boleh kata contohnya hidup pau. Hidup. Maknanya tu kan. Wallahualam. Tapi dia benda tu tak ada salah lah ya. Salah lah tu, dia keluar ayat Quran tu. Sebelum ayat tu pun salah lah. Salah lah. Salah lah.
Maka berzikirlah kepada Allah sebagaimana kamu menyebut-nyebut nenek moyang kamu. Bahkan berzikirlah lebih dari itu. Okey, dah lebih 5 minit dah. Yalah. Okey dah. Juga besar. InsyaAllah. Okey dah. Okey dah. Kita sudahi dengan doa tilawah tasbih qadar dan juga surah Al-Asr. Allahumma arhamna bil Quran waj'alhu lana imaman wa nuran wa rahmah. Allahumma dhakkirna minhu ma nasina وعلمنا منه ما جاهلنا وارزقنا تلاوته الليل وأطراف النهار واجعله لنا حجة يا رب العالمين. استغفرك واتوب اليك. بسم الله الرحمن الرحيم. والعصر ان الانسان في خسر الا الذين امنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. Terima kasih semua. Jumpa besok. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.